sekarang ada dekat Menara Kawalan Utara, dekat Kota Ngah Ibrahim. Okay, berdasarkan pertemuan struktur, dasar menara ini ia telah mengukuhkan kenyataan bahawa terdapat sebuah menara di kedua-dua penjuru kota yang digunakan sebagai menara peninjau untuk menghadapi serangan musuh dan dapat mengawal keselamatan rumah Ngah Ibrahim dari ancaman dan serangan musuh. Menara kawalan bahagian ini dilengkapi dengan meriam untuk menangkis serangan musuh. Selain itu, menara kawalan ini juga berfungsi untuk mengawal laluan Sungai Larut yang berhampiran dengan Masjid Tengku Menteri Ngah Ibrahim. Okay, seterusnya kita berada di makam Allahyarham Orang Kaya Tengku Menteri Paduka Tuan Ngah Ibrahim. Okay, ini adalah makam-makam dia. Ngah Ibrahim nama yang cukup sinonim dalam lipatan warisan sejarah Larut dan negara amnya. Ngah Ibrahim tidak kurang mengukil namanya tersendiri apabila mewarisi pentadbiran Larut seperti tinggalan ayahandanya itu, sehingga penghukumannya gara-gara dituduh selaku perancang utama dan dalam pembunuhan Presiden British J.W.W. Bush dan dibuang negeri tanpa dibicara ke Pulau Seychelles pada 20 hari bulan Julai 1877 oleh Inggeris, kemudian dipindahkan ke Sarawak sebelum kembali ke Singapura sebagai seorang tahanan, di mana akhirnya Ngah Ibrahim meninggal dunia di Republik tersebut pada 4 Februari 1895 dikebumikan di tanah perkuburan Al-Junid, Singapura. Jenazah Allahyarham Tengku Menteri Ngah Ibrahim disemadikan semula di halaman rumahnya sendiri pada 16 Syakban 1428 bersamaan dengan 9 September 2006. Okey, kita sekarang berada di penjara dia. Ini adalah pengawal penjara tu. Okey. Ini penjara dia. Okey. Penjara ni. Bangunan ini pernah digunakan sebagai penjara oleh Inggeris untuk memenjarakan pejuang-pejuang Melayu yang menentang pentadbiran Inggeris, Datuk Maharaja Lela dan pengikutnya seperti Datuk Sagor, Pandak Induk, Ngah Jabur, Panjang Bor, Huluk Ali, Si Tuah dan Cik Mah yang terbabit dalam pembunuhan Residen Inggeris yang pertama, iaitu J.W.W. Bush di Pasir Salak, Perak. Dipenjarakan di rumah ini sementara menunggu hari perbicaraan. Perbicaraan kita mahkamah pada tahun 1875 bangunan Cik Ngah Ibrahim ini digunakan sebagai mahkamah untuk perbicaraan Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagor, Pandak Endut, Ngah Jabur, Panjang Bor, Huluk Ali dan Cik Mah yang dituduh membunuh Presiden Inggeris pertama di Perak, iaitu J.W.W. Bush. Bagi membicarakan kes ini, Inggeris melantik hakim yang terdiri daripada Raja Muda Yusof, Raja Alam Hussein dan beberapa hakim Inggeris. Perbicaraan yang berlangsung pada 14 Disember hingga 22 Disember 1876 telah menjatuhkan hukuman gantung sampai mati ke atas Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagor dan Pandak Endut yang dilaksanakan pada 20 Jun 1877. Manakala Huluk Ali, Si Tuah, Ngah Jabur, Cik Mah dan Panjang Bor dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Cik Ibrahim telah memainkan pelbagai peranan semenjak zaman Cik Ngah Ibrahim memerintah tanah Melayu pada zaman kemerdekaan.
Bangunan ini telah digunakan sebagai maktab perguruan pada tahun 1941. Bangunan ini dijadikan sekolah Melayu sehinggalah menggunakan sebagai markas pertahanan Jepun. Semasa Perang Dunia Kedua, selepas pemerintahan Jepun, pada tahun 1946, bangunan ini telah dijadikan sekolah pemasaran matang sehinggalah pada tahun 1983 sebelum diambil alih oleh muzium dan FPT. Okey, kalau nak apa sejarahnya bangunan tu memang asalnya rumah Mak Ibrahim. Dia dibina pada tahun 1855 lah. Pada tahun tu sebagai apa tempat penginapan dia dengan keluarga dia, dan juga digunakan sebagai pusat pentadbiran dia lah di daerah Matang masa tu. Sebab senang dia untuk mengawasi perhubungan Bukit Timah. Sebab kawasan Larut pada masa tu memang kawasan di bawah jajahan dia, tanah jajahannya, dan dia berkuasa untuk mengutip cukai di kawasan itulah, umpamanya ketupan cukai perhubungan Bukit Timah oleh sedagar-sedagar Cina, pengusaha Cina perhubungan pada masa itu. Sebelum ni dia ayahnya Long Jaafar ada kawasan di Bukit Kantang, tapi ayahnya juga dikenali sebagai bapa pembangunan Bukit Timah lah, sebab dia yang mula membuka kawasan perhubungan Bukit Timah. Dan juga lepas tu disambung oleh anaknya Ibrahim. Dengan Ibrahim telah berpindah dan menetap di sini lah, pindah daripada Bukit Kantang ke Matang. Sebab dia pindah dari sini sebab di belakang bangunan ni ada sungai. Pada masa itu sungai tu lebar besar, Sungai Melawati. Dari situlah kawasan tempat Ngak Ibrahim mengeksport perhubungan Bukit Timah lah di Sudan. Mengeksport kawasan perhubungan semua untuk dibawa keluar ke Pulau Pinang lah, untuk dieksport keluar negara. Jadi kawasan strategik lah dia Ngak Ibrahim, sebagai pada tempat tinggal dia, pentadbiran dia sebagai kota pertahanan lah. Sebab pada masa itu golongan Cina ada dua golongan lah, golongan Haisan, golongan Gehin. Golongan ni bermusuh antara satu sama lain. Itulah sikit sejarah rumah Ngak Ibrahim itulah. Dan setelah tahun 1874, selepas berlakunya Perang Larut dan hasilnya penjajahan Pangkor pada tahun 1874, dan daripada penjajahan Pangkor ni rumah Ngak Ibrahim ni telah diambil alih oleh Inggeris, dan Ngak Ibrahim telah diusir keluar daripada rumah tersebut, dan kemudian telah ditangkap dan didakwa dan diusir keluar ke Pulau Sussex oleh pihak Inggeris lah, kerana terlibat dalam pembunuhan J.W. Bush. Itu, dan selepas Inggeris mengambil alih, Inggeris telah menjadikan sebagai sebuah mahkamah lah untuk mensyarakan pahlawan-pahlawan Melayu yang terlibat, seperti Datuk Sagor, Datuk Mahir Lela, si Putuk, apa nama dia kan, nama yang telah membunuh J.W. Bush lah. Selepas Inggeris mengambil alih, kawasan itu dia jadikan pusat pentadbiran ni lah sebelum dia berpindah ke Taiping. Dan kemudian rumah Ngak Ibrahim telah dijadikan sebagai sebuah maktab perguruan lah, untuk melatih anak-anak tempatan menjadi guru pada masa itu sebelum dia berpindah ke UPSI. Dan selepas itu dijadikan sekolah, dan kemudian Jepun mengambil alih semasa Perang Dunia Kedua sebagai markas tahanan dia lah di kawasan Perak ni. Dan kemudian Jepun menyerah kalah, Inggeris mengambil alih balik kawasan rumah Ngak Ibrahim tu, dan kemudiannya telah dijadikan sekolah balik, sekolah Melayu lah, sekolah anak-anak tempatan di sini, sekolah rendah, sehinggalah pada tahun 1984
bangunannya telah diambil alih oleh pihak muzium untuk jadikan muzium matang. Itulah